Tentera Israel berpakaian doktor bunuh orang awam di hospital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Citawan Wahanafi dalam Dunia 10. 3 rakyat Palestin maut apabila tentera Israel menyamar masuk dalam sebuah hospital Ibnu Sina di Jenin, tebing barat dan melepaskan tembakan. Mangsa dikenali sebagai pasangan adik-beradik Muhammad dan Basil Aiman Al-Ghazawi serta Muhammad Walid Jalamna. Kira-kira 10 anggota pasukan khas Israel menceroboh ke tingkat 3 hospital dan membunuh 3 pemuda itu. Rejim Zionis mendakwa mereka adalah pejuang Hamas yang sedang bersembunyi di hospital berkenaan. Ketika kejadian, Basil sedang menerima rawatan akibat kecederaan yang dialaminya sejak 25 Oktober tahun lalu. Sementara itu, Menteri Kesihatan Palestin Mai Aikaila menggesa PBB untuk menamatkan siri jenayah harian yang dilakukan tentera penceroboh terhadap rakyat Palestin dan pusat kesihatan di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Menteri itu turut menggesa agar pusat perubatan dan kru ambulans diberi perlindungan sewajarnya daripada serangan tentera rejim. Jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel ke atas Gaza meningkat kepada 26,637. Kementerian Kesihatan Gaza berkata dalam tempoh 24 jam yang lalu, tentera Israel telah membunuh 215 dan mencederakan 300 rakyat Palestin. Jumlah keseluruhan yang cedera sejak konflik berlaku adalah sekurang-kurangnya lebih 65,000 orang. Dalam pada itu, Amerika Syarikat mengecam sekeras-kerasnya komen beberapa menteri Israel yang mendesak untuk mewujudkan semula penempatan haram Yahudi di Semenanjung Gaza. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara Amerika Syarikat John Kirby berkata ia bersikap melulu dan mengeluarkan kenyataan yang mengapi-apikan. Pendatang haram Yahudi mengadakan persidangan mengenai penempatan semula Gaza pada Ahad. Mereka menggesa penempatan semula Semenanjung Gaza serta pembinaan penempatan haram yang diperluas di tebing barat yang diduduki. PBB menganggap aktiviti penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki sebagai tidak sah dan telah berulang kali menggesa Israel untuk menghentikannya. Badan dunia itu memberi amaran tindakan Israel hanya menjejaskan penyelesaian terhadap konflik berkenaan. Austria memutuskan untuk menangguhkan pembiayaan kepada Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA. Ini selepas Austria mendakwa 12 kaki tangan agensi PBB berkenaan terlibat dalam konflik antara Hamas Israel. Sekumpulan negara yang menangguhkan pembiayaan itu melibatkan Amerika Syarikat, Jerman, Perancis, Britain, Finland dan Jepun. Kementerian Luar Austria menerusi kenyataan memaklumkan dakwaan itu amat mengejutkan dan sangat membimbangkan. Malah menyeru UNRWA dan PBB untuk menjalankan siasatan menyeluruh, cepat dan lengkap terhadap tuduhan itu. Semua sumbangan kepada UNRWA telah digantung sehingga semua dakwaan itu dijelaskan sepenuhnya. Sebelum ini, sumbangan tahunan Austria kepada UNRWA berjumlah kira-kira €400,000. Selain itu, terdapat sumbangan sebanyak €3 juta setahun untuk projek kesihatan. Sementara itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres akan mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan negara yang menjadi penyumbang kepada UNRWA untuk pelarian Palestin. Ia susulan isu beberapa negara memutuskan menangguhkan sumbangan mereka. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata Guterres akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan itu di Ibu Pejabat PBB di New York. Ketua UNRWA Philippine Lazzarini dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan menamatkan serta-merta kontrak kaki tangan berkenaan jika didapati terlibat.
Jurucakap UNRWA itu turut memberi amaran agensi berkenaan tidak dapat meneruskan aktiviti dan perkhidmatan di seluruh wilayah termasuk Gaza selepas penghujung Februari jika pembiayaan terputus. Langkah menangguhkan dana untuk UNRWA itu telah mencetuskan kecaman dari banyak negara termasuk Iran yang mengatakan agensi itu adalah talian hayat untuk lebih 2 juta penduduk di semenanjung Gaza. Di Pakistan pula, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas bekas Perdana Menteri Imran Khan dan diplomat tertingginya Shah Mahmud Qureshi atas pertuduhan membocorkan rahsia negara. Hukuman itu dikeluarkan Hakim Abwal Hasnat Muhammad Zulkarnain di penjara Adiala, Rawalpindi. Peguam Han Gohar Ali Han bagaimanapun berkata parti PTI akan mencabar hukuman itu di Mahkamah Tinggi Islamabad. Han dituduh mendedahkan rahsia rasmi dalam satu perimpunan pada tahun 2022. Bekas pemain kriket yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2018 hingga 2022 itu disingkirkan selepas gagal dalam undi percaya di Parlimen pada April 2022. Rakyat Malaysia di Yemen dilaporkan selamat. Bagaimanapun, Kementerian Luar menasihatkan mereka berpindah ke tempat yang lebih selamat atau pulang ke Malaysia secara sukarela jika merasakan keselamatan terancam. Ia berikutan tindakan ketenteraan di Ketua Amerika Syarikat baru-baru ini menyasarkan kawasan yang dikawal Houthi. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan terdapat 376 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kedutaan Malaysia di Muscat, Oman. Kedutaan telah berhubung dengan rakyat Malaysia di Yemen dan melaporkan kesemua mereka berada dalam keadaan selamat. Mereka juga dinasihatkan supaya berwaspada dan peka terhadap keselamatan diri. Wisma Putra kini memantau rapat perkembangan di sana dan menyarankan rakyat Malaysia di Yemen segera mendaftar di kedutaan jika masih belum berbuat demikian. Kedutaan Malaysia di Muscat, Oman boleh dihubungi melalui alamat dan talian tertera. Di Mexico City, Presidennya Andres Manuel Lopez Obrador membidas cadangan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk menutup sempadan dengan Mexico jika diberi kuasa berbuat demikian. Sebelum ini, Biden dilaporkan akan menutup sempadan itu jika Kongres meluluskan perjanjian sempadan yang dicadangkan. Biden berkata dalam permintaan belanjawan tambahan yang dikemukakan kepada Kongres akhir tahun lalu akan memberinya kuasa sebagai Presiden untuk menutup sempadan sehingga ia dapat dikawal semula. Pada kempen pemilihan semula 2024, Biden menerima kritikan daripada pesaingnya berhubung dasar imigresen ekoran peningkatan dramatik dalam penghijrahan di sempadan. Senat Amerika Syarikat masih belum menandatangani perjanjian baharu sempadan. Menjelang akhir Disember, lebih 10,000 pendatang dilaporkan melintasi sempadan Amerika Syarikat Mexico setiap hari yang mencetuskan perdebatan antara Demokrat dan Republikan mengenai kawalan sempadan. Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN di Laos turut menyentuh mengenai ketegangan memuncak di semenanjung Korea. Perbincangan menyuarakan kebimbangan terhadap lonjakan ujian peluru berpandu balistik antara benua Korea Utara dan pelancaran peluru berpandu balistik. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Laos Salumse Komasit berkata ia mengancam keamanan dan kestabilan serantau. Menteri-Menteri Luar ASEAN menggesa Korea Utara supaya mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan. Selain menyeru semua pihak terlibat supaya menyambung semula dialog secara aman. Ini termasuk mewujudkan persekitaran yang kondusif ke arah merealisasikan keamanan dan kestabilan yang berkekalan di semenanjung Korea tanpa senjata nuklear.
Dalam pada itu, selepas pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan mengadakan pertemuan dua hala dengan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Laos Salumse Komasit serta Menteri Luar Vietnam Bun Tai Son. Ia menyentuh pelbagai perkara termasuk pengukuhan kerjasama antara Malaysia dengan Laos dan Vietnam. Dalam pertemuan antara Datuk Seri Mohamad dan Komasit, kedua-dua pihak amat menghargai persahabatan dan kerjasama baik antara Malaysia dan Laos sejak hubungan diplomatik mula terjalin pada 1966. Pada masa sama, kedua-dua menteri luar itu juga sebulat suara bersetuju untuk terus menggalakkan kerjasama sedia ada dalam perdagangan, pelaburan, tenaga, digital, kewangan dan pelancongan. Di samping terus menyokong antara satu sama lain untuk menggalakkan kerjasama dan pembangunan di peringkat serantau dan antarabangsa. Piala Dunia Hoki 5/11 2024, skuad lelaki negara melakar pencapaian cemerlang melangkah ke separuh akhir selepas bangkit menewaskan Trinidad and Tobago 5-4 pada saingan suku akhir petang tadi. Saingan di Muscat, Oman menyaksikan skuad negara ketinggalan 3 kali sebelum Muhammad Akimullah Anwar esok, Luqmanul Hakim Ahmad Syukran dan Muhammad Abid Sufian Ahmad Rusli menjaringkan gol penyamaan buat Malaysia. Skuad negara tampil garang meledak 2 gol selepas itu menerusi Kamarul Zaman dan Sharman Mati sekaligus mendahului 5-3. Trinidad and Tobago yang tidak berputus asa berhasil memperoleh gol keempat pada minit ke-30. Namun keampuhan benteng pertahanan skuad kendalian Wallace Tan berjaya menghalang gawang daripada terus dibolosi sekaligus mengesahkan kemenangan Malaysia. Skuad lelaki negara akan berdepan Poland pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Sementara itu, pemain pertahanan kebangsaan Muhammad Kamarul Zaman Kamaruddin menyifatkan kemenangan ini hasil kerjasama dan kesungguhan ditampilkan semua pemain. Thank you because maybe our teams play very hardworking and very smart and very believe in ourselves. We can win today. Mengulas mengenai pertemuan seterusnya berdepan Poland, jelas Kamarul Zaman kedua-dua pasukan memiliki peluang yang seimbang, namun beliau yakin Malaysia mempunyai ramuan berkesan untuk meraih kemenangan. Menjelang aksi tumpuan Piala Asia 2023, Ketua Jurulatih Korea Selatan Jurgen Klinsmann akui tidak gentar menentang skuad bimbingan Roberto Mancini Arab Saudi dalam aksi pusingan 16 terbaik. Jelas beliau tiada apa yang perlu dibimbangkan kerana ini bukan kali pertama dia dan Mancini bertemu dalam perlawanan tumpuan. Menurut Klinsmann, beliau tetap menghormati pasukan lawan dan sedar aksi menentang Arab Saudi bakal berlangsung sengit. We have a lot of respect for Saudi Arabia. A lot of respect. I know obviously the coach really well, played many times against him in my own career. It will be a very, very tough game. We know that, we are prepared for that, but we're also excited because knockout phase is different to group. Berita dunia berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan pengharapan. Saya Wishdawah Hanafi. Assalamualaikum dan selamat malam.